Okay. Kenapa? Assalamualaikum. Sasut. Assalamualaikum. Okay, kita baru start ni. Belajar. Okay, kita dah tengok perbandingan. Kenapa dalam surah An-Nas sifat ataupun nama Allah disebut 3 kali. Kan? Rabb 1, kemudian Malik 2 dan Ilah adalah 3. Sedangkan yang kita nak minta perlindungan daripadanya hanyalah 1. Dia revision sikit. Berbanding surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, sifat Allah dalam surah tersebut dia sebut hanya 1 saja. Tetapi perlindungan yang kita nak minta 4. Jadi kita faham kerana dalam surah An-Nas ia melibatkan cabaran dan ancaman keburukan Dalaman agama. Bukan semata-mata kesihatan badan. Kalau nanti minggu depan kita tengok surah Al-Falaq, dia akan tengok sihir, mata yang hasad. Jadi yang tu sifat kepada jasad, lebih kepada kehidupan seharian kita. Tapi yang ni melibatkan agama. Maka sebab itu, walaupun dia hanya 1, dia akan jadi satu benda yang besar. Maka sebab tu kita minta bantuan daripada 3 sifat Allah. Sekali lagi saya ulang sikit berkenaan dengan sifat yang pertama, Rabb. Kalau tengok semalam kita buat macam ni kan? Okey, yang ni Rabb, yang ni Malik dan yang ni subhanallah, Ilah. Okey, yang mana semua di terjemahan ataupun Ilah dan Rabb terjemahannya adalah Tuhan. Tapi perbezaan dia, kalau saya tulis bahasa Melayu dia senang macam ni, hari ni kita tulis pemelihara. Yang ini adalah raja. Okey, raja ataupun penguasa. Dan yang ni kita pergi kepada Tuhan yang disembah. Okay. So, semalam kita dah sebut juga bila kita Pemelihara, pemberi. Maksudnya sifat dia daripada atas ke bawah. Betul tak? Maksudnya kita tengok Allah kepada makhluk. Kalau Tuhan yang disembah, kita lah manusia kepada Allah. Walaupun di sana Amy banyak lagi. Saya minta izin panggil Amy lah. Boleh. Walaupun sebenarnya lebih Boleh. sebab kalau puan-puan dia susah. Adik Amy boleh. Adik Amy, adik Sarah. Dia kena separuh. So kalau pemelihara, saya ulang sikit untuk Amy. Beza Ilah dengan Rabb. Sebab yang ni mungkin Lofa nak tolong. Apa beza yang Lofa ingat antara beza Rabb dengan Ilah? Kenapa dalam syahadah kita guna la ilaha illallah, kita tak guna Rabb. Tapi dalam surah An-Nas Rabb, dalam surah Al-Falaq Rabb, dalam surah Al-Fatihah Rabb. Sebab kita nak minta dengan dia. Rabbil alamin. Kenapa? Rabb adalah kita refer kepada Tuhan yang memberikan. Kita yang nak minta dengan dia, dia yang bagi perlindungan, rezeki, nikmat segala-galanya. Ilah ni dalam konteks kita menyembah Allah, kita guna perkataan ilah. Betul. Adakah Tuhan lain selain pada Allah menjadi Rabb? Tidak. Sudah tentu tidak. Tetapi ilah, Tuhan yang disembah, selayaknya hanya Allah yang disembah. Cuma ada orang lain sembah selain pada Allah. Sebab tu dalam syahadah kita sebut la ilaha, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sebab ada orang lain yang sembah selain pada Allah. Tetapi sebenarnya yang patut disembah hanyalah Allah. Jadi ilah ni lebih besar, lebih orang kata apa, lebih umum berbanding Rabb. Baik, sebab tu saya buat untuk daripada Allah kepada makhluk, kita guna Rabb. Allah lah pelihara, Allah lah pemberi, Allah lah pengurus tadbir, Allah lah yang mengkabulkan hajat. Semua Allah kepada makhluk. Adapun daripada sudut penyembahan, tapi daripada kita kepada Allah, kita guna ilah. Sebab tu la ilaha illallah. Okey. Baik, dalam situasi ni, sebab tu Fir'aun dia mengaku dia Tuhan, ilah. Sebab dia nak orang sembah dia. Dalam keadaan dia tak boleh jadi Rabb. Dia tak boleh memberi dan sebagainya kan. Okey, yang pertama. Baik, so segitu juga kalau kita manusia. Okey, saya buat bacaan baru kan. Rabb, pemelihara. So adakah semua pemelihara kita adalah raja kita? Tak. Kalau yang ni satu lagi sebelum saya lupa, yang ni kita jumpa Malik dalam surah Al-Fatihah. So dalam surah Al-Fatihah, Aini boleh dibaca dua Malik. bacaan, dua qiraat.
Iaitu satu kita boleh baca Maliki Yaumiddin, dan itu memang bacaan yang Common. kata apa? Common. Tapi satu lagi bacaan Maliki Yaumiddin, boleh baca. Malik ni maksud dia pemilik. Malik ni maksud dia raja. Oh, lain dengan dalam ni? Maksudnya sama lah kan? Sama. Cuma kalau daripada sudut bahasa dia tu macam yang ni tak ada alif. Dia ada perbezaan sikit sahajalah. Cuma pemilik ni raja penguasa. Dan sebab tu ada bahagian kata tak, raja penguasa ni yang ni, pemilik ni yang ni. Tapi lebih kurang sama je. Cuma daripada sudut detail lagi, Lofa ingat tak apa beza dia? Kita belajar surah Fatihah. Yang ni pun Sarah tak sempat kan? Beza dia macam mana tak apa? Ingat tak saya kata kenapa kedua-dua qiraat ini boleh dibaca? Cuma ini kita di Malaysia biasanya tu imam kita baca Maliki Yaumiddin. Mat asli 2 rakaat. 2 rakaat ke 2 rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. 2 harakat. Rakaat dalam solat. 2 rakaat bacaan panjang dia. Maksudnya 2 rakaat. 2 harakat. So dia jadi Maliki Yaumiddin yang biasa kita baca. Tapi dalam surah Fatihah kita boleh baca kedua-dua. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Cuma kita orang awam tak baca lah dua-dua. Kita selalu baca yang lain saja. Orang yang macam orang yang belajar qiraat macam Ustazah Sharifah Khasif, orang yang banyak qiraat, saya tak banyak qiraat. Jadi dia akan baca dua-dua. Kadang-kadang kita dengar Tok Imam baca contoh Wadduha, saya bagi contoh kan Wadduha. Jangan kita cakap tak boleh kena pada solat ni Tok Imam ni salah tak? Sebab qiraat dia ada macam-macam. Qiraat ada macam-macam. So dalam surah Fatihah kedua-dua boleh baca. Cuma kita orang awam baca Malik lah. Okey. Apa maksud dia? Kerana Allah adalah pemilik dan Allah adalah raja. Adakah kita bila kita jadi pemilik, kita jadi raja? Aini memiliki sebuah rumah. Adakah Aini seorang raja? Untuk rumah tu iyalah. Bukan tapi adakah jadi raja yang kita kata penguasa negeri? Taklah. Raja kalau kita kata raja negeri apa, sultan negeri apa kan contohnya. Bila Aini memiliki rumah tersebut, tak semestinya Aini seorang raja ataupun sultan. Dan begitu juga sultan ataupun raja kepada sesebuah negeri. Bila dia jadi sultan, contohlah sultan negeri A, adakah dia memiliki rumah Aini? Tak. Dia hanya mentadbir urus negeri. Berarti manusia tidak boleh menjadi raja dan pemilik at the same time. Saya memiliki kenderaan saya, tapi saya tak jadi raja, saya jadi orang biasa saja, rakyat biasa. Dan bila sultan menjadi sultan sesebuah negeri, dia adalah sultan kepada sebuah negeri. Dia tak memiliki harta yang saya punya, yang Aini punya, yang Lofa punya, yang Sarah punya. Berarti manusia dia tak boleh jadi dua benda dalam masa yang sama, takkan. Kalaupun dia raja, dia hanya memiliki harta dia, dia tak memiliki harta rakyat dia. Tetapi Allah, dia adalah raja kepada semua raja dan kita, dan dia punya semua yang kita ada ini, semua yang kita ada dia punya. Sebab tu ada nasyid apa? Kumpulan mana Rabbani kan? Saya pun tak tahu. Mana milik kita, tiada milik kita, tak ada. Apa yang kita ada pun kesihatan kita, harta kita, ilmu kita. Yang saya ada, saya share dengan Lofa, Sarah, dengan Aini hari ni pun, dengan kawan-kawan kita yang lain pun, yang Allah pinjamkan kat saya. Ada satu masa kita lupa dah ilmu kita. Banyak yang lupa. Maksudnya Allah boleh ambil dan pulangkan. Saya nak share satu kisah, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik famous kan? Antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Baik. Satu hari suami dia balik daripada peperangan. So dia settlekan dulu. Maksudnya dia hidang makan, dia layan suami dia. Sampai dia kata, kamu nak tahu tak satu benda, saya nak habaq satu benda. Okey, dia kata apa dia? So Muslim jawab, apa pandangan kamu kalau apa pandangan kamu kalau jiran pinjamkan kita satu benda dan hari ni jiran nak balik benda yang dia pinjamkan? Yang ni ada dalam ada pernah dengar agak ni. Kan?
Jiran dah pinjamkan kita satu benda, lepas tu hari ni dia minta balik benda tu. Apa pandangan kamu? Secara semarah lah kan? So suami dia jawab apa? Kena bagi balik lah benda orang pinjam kan. Benda orang pinjamkan kat kita, orang kena balik kena. Begitulah anak kita, dia kata. Anak kita Maksud dikit kematian anak. Kematian anak. Maksudnya bertenang Ummu Sulaim ni, suami dia balik, dia Cara nak pujuk tu. apa semua, dia tak habaq. Sedangkan anak dia dah uruskan. Yes macam ni. Dia keluar Suami dia keluar berperang. berperang kan. Balik-balik dia settlekan what the suami wants first, and then only Yes. she told the husband that anak dia tak ada. Dia tak ada. Maksudnya dia yang pertama bertenang, dia tak maksudnya teriak ke apa, ni adalah mirip kepada cerita yang semalam kita kata Khadijah radhiyallahu anha. Bila Nabi baliklah kat Nabi ni, dan ini pun kita boleh belajar dalam situasi rumah tangga kita lah. Baik. Begitu juga dalam orang kata apa? Dalam situasi tadi, dia kata macam mana kalau orang pinjam, ni sekarang Allah pinjamkan anak kita, kita dah dapat nikmat dengan pinjaman tersebut, sekarang Allah nak balik, kena bagi balik. Nak kata apa, redanya menerima kematian dan ambil balik. Dan begitulah sifat kita. Bila Allah berikan sesuatu dan pulang minta balik sesuatu, ambil balik atau tangguhkan sesuatu, maka kena redha, sebab Allah yang pemilik dia. Semua pemilik. Baik. So dalam surah Al-Fatihah, kedua-dua qiraat boleh dibaca. Dalam surah An-Nas, satu sahaja, Malik. Malik maksudnya raja ataupun penguasa. Tapi in detail, in depth, dia memang sama je, lebih kurang nak sama. Cumanya kita tak bincang yang ni, sebab yang ni boleh baca dalam surah Fatihah sahaja. Dua ni. So saya padam, saya takut jadi betul-betul. Okey. So balik pada surah An-Nas. Okey. Daripada sini raja, penguasa, kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Excited nampak gayanya. Lawak Sarah. Okey. Contohlah kan, kita dapat satu nikmat. Kita dapat satu nikmat. Siapa yang bagi nikmat ni? Allah. So, Allah yang memelihara kita, yang memberi nikmat, memelihara nikmat tersebut yang telah diberikan kepada kita. Baik. Jadi bila nikmat kita dapat daripada pemelihara, kena ingat nikmat ni siapa punya? Allah. Malik. Pemilik dia, raja dia, penguasa dia. Jadi kita dah tahu dah yang memberi ni pemberi kan? Pemberi, pemelihara. Pemilik. Ya, pemilik. So kita kena ingat Allah dah bagi dekat kita. Tak ada yang kita punya. Tak ada yang kita punya. Siapa punya yang memberi nikmat tu siapa? Malik. Raja. Penguasa, Malik ni. Jadi bila yang memberi tu Malik, kepada siapakah kita kena sembah? Allah. Semua kat dia. Semua kat dia. Cuma susunan ni kita nak bagi nampak cantik. Maksudnya Rob yang bagi, siapa punya? Malik yang punya. Ilah yang kena sembah lah. So maksudnya tanda kesyukuran kita atas nikmat yang kita dapat. Dan yang memiliki nikmat tersebut sebenarnya walaupun kita yang menikmati, tapi pinjaman. Tidak? So kita kena sembah siapa? Sembah Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita ada masalah. Yang memberi masalah siapa? Yang memberi cabaran, ujian pada hidup kita siapa? Allah. Pemilik dia siapa? Pemilik ujian masalah tu. Pemilik ujian tu. Allah. Sebab tu dia kata, kalau kita tengok dalam surah ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ada dalam surah Al-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanti kalau ada rezeki sampai situ kita akan panjangkan, tapi saya nak share juga ada kaitan dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Okey, saya share kat sini je ayat okey. Sukalah ayat 10 dinar ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, yang ni dalam bahasa Arab kita sebut dia sebagai syarat. Syarat. Maksud dia syarat lah. Yaj'al lahu makhraja, jawab syarat. Iaitu jawab syarat. Tapi yang ni saya share dekat ayat ni je. Sebenarnya dia panjang lagi lah kan. Ayat 1000 dinar kan. Nak bagi nampak je susunan dia yang macam ni. Okey. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Syarat dia. Syarat dia kenapa? Bertakwa dulu, Ya, Allah akan bagi jalan keluar. Syarat dia kena takwa. Macam kita kata macam ni, nak masuk tak sekolah ni? Nak masuk? Ni adalah syarat-syarat kemasukan. Fulfill syarat ini, boleh masuk sekolah ni. Contoh. Syarat apa-apa lah kan? Makhraj itu keluar, makhraja. Ya, daripada jalan semalam kita belajar kharaja. Ya. So makhraja, jalan keluar. Jalan keluar. Yaj'ala tu buat, jadi. Yaj'alahu, Allah jadikan. Lahu means? Lahu, untuknya. Untuknya, okay. Okey. Yaj'ala. Hu ni balik pada siapa? Mari kita tengok dulu sikit dalam dia sudut bahasa. Saya guna pen hijau. Okay. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia ni balik pada siapa? Siapa yang akan menjadikan? Allah jadikan. Allah. So Allah akan menjadikan baginya. Nya ni untuk siapa? Kita. Untuk kita. Untuk siapa yang bertakwa. Faham. Jalan keluar. Ini okey ke? Okey. Cepat ke? Okey. Ja'ala ni boleh maksudnya jadi ataupun buat lagi? Jadi buat, berikan. Tapi kita berikan ni kita tak guna perkataan ja'ala biasanya. Tapi dalam terjemahan kebiasaannya macam tu. Maksudnya maka Allah memberikan baginya jalan keluar. Tapi asal maksud ja'ala buat ataupun jadi. So dalam bahasa jadi ni banyak lagi suara jadi. Tapi jadi. oh ya. Tapi ja'ala tidak akan sama dengan khalaq kan? Tak. Okay. Tak sama. Berikan. Khalaqa daripada tak ada kepada ada. Okay, faham. Khalaqa. Berikan. Create daripada tak ada kepada ada. Sebab tu kalau ja'ala benda dah ada kita buat. Nak buat cucuk kena guna tepung. Okay, faham. Daripada tersebut jadi ja'ala. Kalau insan, manusia. Khalaqal insan. Okay, daripada tak ada kepada ada. Okay. Yang ni sangat cantik kalau nak belajar perkataan ni. Antara yang khalaqa dalam situasi surah Maryam dengan situasi dalam situasi Sayyidatuna Maryam dapat anak dengan situasi Nabi Zakaria dapat anak. Okey. Yang ni sangat cantik. Kalau nak tengok nanti kita belajar. Tapi secara umumnya, apa perbezaan situasi Nabi Zakaria dapat anak dengan situasi Maryam dapat anak? Nabi Zakaria tua baru dapat anak. Okey. Maryam dia tak ada suami. Okey, apa beza? Sikit lagi bagilah. Aimi barakallahu fiik. Aimi dah ada cahaya mata? Tak ada. Oh, belum juga. Lebih kurang sama dengan kami lah. Saya beza sikit. Pasangan pun tak ada. Oh, Masya Allah. Tak apa, didoakan jodoh yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya bukan apa tanya tu nak ambil contoh bagi nampak. So saya ambil contoh dengan Sarah lah. Saya dengan Sarah sama kan. Lebih kurang kan Sarah kan. Semoga orang yang tengok 4,000 lebih orang tengok ni doakan semoga ustazah, kakak saya, sepupu saya digunakan zuriat. Juga saya. InsyaAllah. Cahaya mata yang soleh-soleha, alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Beza dalam surah dia seronok kalau kita buka Quran kita tengok, tapi tak apa sebab takut tak masuk tajuk dia kan sekali kan. Beza cerita Nabi Zakaria dengan Maryam dapat anak, Allah menggunakan perkataan yang berbeza. Nak bagi tahu Nabi Zakaria dengan Maryam dapat anak. Oh. Mari kita tengoklah. Okey. Geram ke Sarah? Geram ke? Kita tengoklah. Mari kita tengok. Kalau Lofa Sarah ada Quran boleh buka. Nak ambil Quran. Ada ni. Boleh share lah, boleh share. Saya tak bawa Quran ni. Tak Quran kat sini. Ni surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Sarah lah. Sarah. Nanti live aku ke sini, boleh refer sini Sarah, tak record. Sebab ada kat Instagram aku tak delete pun. Rugi apa memory mu. Sarah untuk revision nanti ke? Oh, nak tulis. Okey, mari kita tulis number Number group kawan-kawan kita dekat IG nak tengok juga. Ayat Okey. Ayat 40 surah Al-Imran dengan ayat 47 juga surah Al-Imran. Betul tak? Al-Imran surah ke-13. Siapa yang baru masuk ni kita tengah
explain dengan Contoh detail lain. tentang kenapa perkataan ja'ala tu. Ya ja'ala. Ya Jadi, ja'ala. Ja'ala yang ayat 40 kalau Sarah tengok perkataan dia adalah yaf'alu. Ya fa'alu. Okey. Ayat Fa'ala. 47 perkataan dia adalah yakhluqu. Khaliq dengan fa'al. Fa'ala pun buat kan? Mm-mm. Nak lebih kurang ja'ala. Tapi dia masih ada beza juga. Tapi nak pergi tengok kata perkataan bahasa Arab ni kaya dan kenapa Allah guna setiap satu perkataan tu Ada sebab. Dia bukan saja-saja. Baik. Dalam surah Al-Imran betul tak surah ketiga? Betul surah ketiga. Surah ketiga ayat 40. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Malaikat mai kepada Nabi Zakaria alaihissalam, dia beritahu kamu akan dapat anak. Nabi Zakaria dalam beberapa pendapat dia kata masa tu Nabi Zakaria dah 100 tahun lebih. Jadi sebenarnya 90 tahun lebih. Tiba-tiba malaikat mai habaq kata nak dapat anak. Tak ke pening So sekejap. dia tanyalah. Dia tanya qala, dekat kalau Sarah tengok qala rabbi anna yakunu li ghulam, ai aku boleh dapat anak. Wa qad balaghani al-kibar, aku kan dah tua. Wa imraati aqir, dan isteriku pula mak sebut dikatakan mandul. Ai, macam mana boleh dapat anak? Malaikat mai. So malaikat jawab apa? Malaikat jawab pada ayat berikutnya, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Gitulah kalau Allah nak buat satu benda, Allah boleh buat. Yasha means Yasha want. Apa yang Allah nak, Allah boleh buat. So dalam ayat ni kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah kalau Allah nak satu benda, Allah boleh buat. Tapi dalam situasi Sayyidatuna Maryam ayat 47, ayat nak lebih kurang sama. Malaikat mai bagi tahu, kata dia dapat anak. Jadi dia kata qala kadzalikillahu qalat rabbi anna yakunu li walad. Baik, aku nak dapat anak. Walam yamsasni bashar, saya tak pernah disentuh mana-mana oleh lelaki. Bashar bukan Manusia. berita. Bushra berita gembira. Bashar manusia, kita manusia bashar. So bila malaikat mahabak, Maryam kamu akan dapat anak, namanya Isa. So dia tanya pula, walam yamsasni bashar, aku tak pernah disentuh mana-mana lelaki, aku wanita yang suci. Malaikat jawab apa? Malaikat jawab qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah kalau Allah nak ciptakan sesuatu, Allah Daripada ada cipta tidak apa yang dia nak. Ada. Jadi dalam situasi ni, siapa nak share tadabbur dia? Kenapa Allah guna dalam situasi surah Maryam, cerita Nabi Zakaria dapat anak, yaf'alu. Dalam situasi surah Maryam, Okey. cerita Maryam dapat anak, yakhluqu. Okey. Okey, Lofa. Cipta. Walaupun macam dalam cerita Nabi Zakaria, suami isteri sudah ada. Barakallahu fi. Tinggal adanya zuriat. Ya. Maryam tidak ada, tak Tak cukup ada. pasangan untuk Kita cerita logik dia pun, walaupun Nabi Zakaria dah tua, isteri dia pun dah tua, tapi kita sebut macam ni lah, pasangan ada maksudnya. pasangan dah ada. Kalau dalam sains pun kita belajar logik dia, ovum dengan sperm dah ada. Kan? So maksudnya apa lagi, tinggal nak buat je lah. Dan benda tu senang sangat dalam urusan Allah. Jadi dia Berbanding dengan yakhluqu, macam mana boleh dapat? Walam yamsasni bashar. Nanti kalau ada rezeki kita pergi tengok karakter Maryam. Untuk mengetahui Lofa, Aimi dengan Sarah dah rakan-rakan. Saya dah tahun ni siri keempat kita buat di quiz Convention Aura Wanita Al-Quran. Saya R&D kan wanita-wanita dalam Al-Quran. Kita nak buat keluar karakter dia. Kita dah bincang Aisyah, Maryam. Kita dah cerita tentang siapa lagi? Asia, Fatimah. Asia. Kita dah cerita dua wanita baik, dua wanita tak baik dalam Quran. Kita dah cerita, ni siri keempat dah. Baru lepas. Kalau dalam hadis disebut empat wanita Ya. So Fatimah, Fatimah, Asia. Khadijah, Maryam. Oh, Fatimah. Asia tak termasuk. Khadijah, Maryam. Kalau ikut turutan, Khadijah. Khadijah, Fatimah, Asia, Asia, Maryam. Maryam. Oh, Maryam nombor 4. Saya tak ingat. Maryam nama wanita kita- teragung nombor 1 kan? Kalau daripada sudut wanita teragung, dia nombor 1. Tapi kita kena faham macam ni. Dekat dalam hadis ni,
Fatimah dulu. Dalam hadis ni contoh lah kan, dia buat kenapa macam tu. Dia sebenarnya kalau dalam hadis ni dia ada asbabul wurud, sebab diturunkan. Kenapa Nabi jawab macam tu? Orang lain main, Nabi jawab macam lain. Ini ada yang kata, apakah amalan sebaik-baik amalan? Dia tanya Nabi. Nabi kata jihad. Ada orang lain main, dia kata berbakti beribadah. Bergantung kepada Bergantung sesiapa. pada siapa yang tanya. Mungkin Aimi tanya saya, Ustazah, untuk saya apa doa yang terbaik? Mungkin saya bagi doa lain. Mungkin dekat Sarah lain, mungkin dekat Lofa lain. Bergantung kepada siapa sa'il, penanya tersebut. Okey, sebalik daripada yang ni, kita dah kata Allah SWT balik benda yang sama. Setakat Allah nak buat benda yang dah ada, apatah lagi Allah nak ciptakan daripada yang tak ada, kacang je. Macam tu. So saya Tuan Mariam ini, kalau kita buat di quiz tu, saya keluarkan semua watak-watak wanita. Sebab saya memang bukan feminism lah tau. Tapi wanita. Sebab sedih kadang-kadang kita orang perempuan banyak menjadikan orang-orang yang tidak sewajarnya Jadi idola. jadi idola. Dia bukan kata tak boleh, boleh. Cuma wanita yang paling baik sudah tentu wanita-wanita Quran. Wanita sebagai pemimpin dalam Quran siapa? Pemimpin? Fatimah. Wanita sebagai pemimpin yang dicontoh dalam Quran secara Maryam. panjang lebar. Pemimpin, semua wanita adalah pemimpin, wanita-wanita tersebut. Cuma secara spesifik yang memiliki kerajaan adalah Balqis. Atau digelar nama Malikah Sabah. Macam mana kepimpinan dia? So wanita sebagai seorang pemimpin, Lofa, Sarah dengan Aimi yang memimpin organisasi. Cuba tengok macam mana Malikah Sabah memimpin. Sebenarnya Wanita tak tahu seba- sangat cerita ni. Ya, wanita sebagai seorang ibu. Ada cerita ibu Nabi Musa dalam Quran. Wanita sebagai kakak. Ada cerita Nabi Musa, kakak Nabi Musa dalam Quran. Wanita sebagai orang yang perlu bekerjaya, keluar kena communicate dengan orang. Ada 2 wanita Madian, dia sembang dengan Nabi Musa. Wanita yang difitnah, Aisyah. Macam mana karakter Aisyah? So sebab tu saya buat convention tu. Sebab saya kata, ya Allah, banyaknya ikon dalam Quran ni wanita, tapi kadang-kadang kita tak tahu. Kenapa Asia dia doa untuk dapat rumah di syurga? Masa tu dia kena seksa kan. Dia kena himpit Kena batu. seksa. Jadi masa tu Allah, dia berdoa supaya Dia berdoa supaya dia dapat rumah di syurga. rumah di tengah syurga Kalau kan. kita fikirkan lebih lanjut, kenapa? Sebab dia dah dapat dah kemewahan dekat dunia. Dia adalah isteri kepada Orang paling Fir'aun, kepada pemilik paling kaya pada ketika itu. Tetapi dia merasakan istana tak cukup. Tak cukup memberikan ketenangan berbanding rumah di syurga. Sebab tu dia minta rumah di syurga berbanding kemewahan yang dia ada. So kita nak faham setiap perkataan tu dia ada. So yang ni kita tinggal balik pada yang ni, ya ja'al lahu makhraja. Syarat dia kena takwa. Barang siapa bertakwa, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Maksud jalan keluar adalah solution, penyelesaian kepada apa yang dia masalah dia. So apa saja masalah dia, dia akan didatangkan makhraja. Tapi ada syarat dia. Syarat dia apa? Takwa. Takwa ni panjang lah kalau nak cerita. Tapi pendek cerita, takwa ni ada satu ulama disebut, apakah itu takwa? Takwa adalah 2 benda sahaja. Ambil yang ringkas je lah kan. Apakah itu takwa? Takwa dengan membuat atau melaksanakan apa yang Allah suruh meninggalkan larangan. dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah takwa. Siapa nak bertakwa, siapa nak dapat takwa dalam hidup dia, dalam jiwa dia, dalam diri dia, maka dia buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. So balik pada perkataan ni, kita dah faham dah. Daripada sekecil-kecil benda, macam semalam kita dah record, sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda, semuanya Allah lah yang pelihara, semuanya Allah lah yang penguasa, dan Tuhan yang disembah lah, balik kepada Allah lah. Sebab bila Allah bagi satu nikmat, Allah lah yang memberi nikmat tersebut, lalu Allah lah yang memiliki nikmat tersebut, lalu kepada Allah lah yang layak kita sembah sebagai tanda kesyukuran. Ini sebagai contoh untuk kita nampak kebenaran. Dan siapa nak share kenapa pengulangan An-Nas dalam surah ni? Menunjukkan manusia sangat-sangat memerlukan perlindungan. Tak apa. Betul? Kerana manusia ini sangat memerlukan perlindungan. Pagi ni saya baca. Mu nak ikut apa? Mungkin kalau tu tanya, mu yang akan jawab. Aku tak boleh. Sebab mu tak boleh jawab. Sebab aku sebab bila tanya soalan bagi Sarah panik.
Masa keluar kuis next class, dia sudah panik. Ya tu dia kata saya abang lagi lupa, tapi saya garang sikit tak lupa tu. Okey tak apa. Tapi hari kelas pertama kedua mungkin tak nampak kan. Kelas ketiga baru saya tanya, siapa nak jawab? Tapi saya tak sebut dah nama, kalau sebut Sarah jawab. Panik lah. Setia tak main dah. Okey. So kenapa Anas? So jadi untuk menampakkan bahawa manusia sangat-sangat memerlukan perlindungan dan yalah yang the first three tu kita agung-agungkan, maksudnya siapa Allah, pemelihara, raja yang disembah. Ini sandaran. Okey? Sebab yang pertama, sebab kita bergaul dengan manusia dalam kehidupan kita. Boleh je disebut makhluk kan kat situ. Kenapa dia pilih perkataan Nas? Sebab Allah bukan Tuhan, pemilik, raja dan juga Tuhan kepada manusia saja, semua makhluk. Tapi kenapa Allah sebut An-Nas, manusia secara spesifik? Satu, tanda memuliakan. Sebab dalam semua makhluk, manusia yang paling mulia. Kok orang tak tahu maksud dia An-Nas tu apa? An-Nas tu manusia. Anas manusia. Jadi soalan dia kat sini tadi kita tanya kawan-kawan kita, pasal apa Allah ulang Anas? Sedangkan Allah adalah Tuhan, pemilik, raja, Tuhan sekalian makhluk. Bukan manusia je, tapi dekat sini Allah sandarkan ketuhanan ini kepada manusia secara spesifik. Sebab yang pertama, manusia nak membuktikan kemuliaan manusia. Ni surah kita lah ni. Ya, kan? Okey. Tapi kita take it for granted. Ya, kita nampak, kita baca, tapi kadang-kadang kita tak sedar dalam kan. tak Okey. betul-betul. Kerana nak memuliakan, apa bentuk kita dimuliakan? Akal. Kan ini kan? Sebab binatang, haiwan semua tak ada akal. Okey. So satunya dalam bentuk manusia ni nak dimuliakan. Yang kedua, kerana manusia sangat perlu kepada perlindungan. Ini antaranya kita buat secara ringkas. Sebab manusia dia bukan duduk sorang-sorang dia deal dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perlu sangat bergantung kepada manusia lain. Sangat. Jadi walaupun dia bergaul dengan manusia, dia perlu juga untuk, dia bukan perlu juga, dia sangat perlu bergantung kepada Tuhan manusia. Sebab saya boleh handle Sarah, contoh. Tapi ada benda saya tak boleh handle Sarah. Betul tak? Betul. Bagi saya handle. Bagi Lofa handle. Tapi betul tak? Ada benda yang Lofa tak boleh juga handle. Saya handle ni. Betul. Macam tak boleh pergi Amy pula. Macam tu. Maksudnya kita ada keterbatasan. Walaupun kita boleh handle manusia, ada masa kita tak boleh handle dia. Akhirnya kita minta kepada Tuhan manusia. Ya. So, yang ni kita dah tengok dah ilahi Nas. Baik, kita nak masuk. Sebenarnya yang duk sebut sangat 3 sifat Allah ini, Untuk apa? untuk apa? Kita nak minta perlindungan apa ni yang dahsyat sangat ni? Kan? Sehingga kan Allah sebut 3 nama ataupun sifat dia. Okay? Kalau kita nak sucikan hati pun boleh bergantung kepada ayat ni je. Sangat. Nak cuci hati hitam berkulat tu yang ramai Okey. duduk. Daripada mana ayat ni nak? Daripada mana? Yelah, orang duduk dengki, dia suka mengumpat, suka sangka buruk, suka bercakap Yang itu buruk. secara spesifik ada dalam surah Al-Falaq. Itu yang tu dalam surah Al-Falaq. Dia maksudnya Kan? kita, Ibarat. benda. Kita sendiri ni yang suka mengumpat, suka benci. Okey, yang tu dalam daripada kita eksternal, internal. Betul. Maksudnya surah An-Nas Surah kan. An-Nas, betul. So, lah ni kita balik kepada ayat ke-4. Min syarril waswasil khannas. Mishar. Okay, jom tulis. Min syarri ma khalaq. Syari waswa. Saja. Itu. Tak nanti. Okey, habis ayat ni. So yang ni adalah part 2 kepada surah An-Nas. Yang mana part 1 tadi kita duk minta kepada siapa? Kita nak minta kepada siapa? Allah, Rabb, Malik dan Ilah. Sekarang rupa-rupanya kita minta tadi kan perkataan a'udzu. A'udzu. Kan? Qul a'udzu. Aku berlindung kepada. Aku Dengan. Kepada ke dengan? berlindung.
kepada Tuhan, tadi kepada Rabb, kepada Malik, kepada Ilah. Betul tak? Ya. So saya nak minta ataupun saya berlindung kepada Tuhan manusia yang memelihara, kepada Tuhan manusia yang menjadi raja dan pemilik kepada manusia, kepada Tuhan manusia yang disembah daripada. Apa dia yang saya nak berlindung kepada Allah ni? Daripada apa? Tak baris tu. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Daripada jin dan manusia. Itu maksud dulu. Dari Kejahatan. daripada kejahatan ataupun keburukan. Kejahatan bukan. Was-was. Okey. Was-was. Kalau kita mungkin kita tengok terjemahan dia was-was bahagiannya. Kalau dalam Quran Sangkaan. bisikan. Bisikan. Khannas. Khannas. Khannas ni apa dia? Bisikan jahat. Khannas apa dia dalam Sarah? Sebut nama Tersembunyi. 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 Awak buka nota. Belum lagi. Belakang. Sarah ada Tunjuk nota. anak nakal. Bawa dah boleh coteng balik kat sana. Khannas ni maksud tersembunyi ataupun ada yang timbul tenggelam. Boleh juga. Maksudnya kejap ada, kejap tak ada lah. Ya, dia chip semua. Betul tak? Betul. Kejap-kejap kita rasa macam masa ni betul hilang pula. Kan lah, tiba-tiba kita macam okey dah ikhlas dah. Tiba-tiba macam tu. Dan ikhlas ni lawan dia banyak. Lofa Sarah ini tahu tak? Ikhlas lawan dia banyak. Antara lawan dia apa dia? Yang kita kenal ria. Kibir. Ria, kibar ataupun takabur, ujub, sum'ah. Ni semua benda-benda yang kecil-kecil yang lawan dengan ikhlas. Baik. Sum'ah tak bisa dengar. Sum'ah asal daripada perkataan sami'ah. Sami'ah dengar. Dengar. Kita memperdengarkan kebaikan. Maksudnya kita nak orang tahu. Ya, Masya Allah. itu sum'ah. Kita go one by one yang Okey. empat tu. Yang ni sikit-sikit. Sifat-sifat tu. Lawan ikhlas. Eja dia sum'ah. Dia saya lah letak lawan kepada ikhlas. Yelah, which is true. Sum'ah, ria, ujub, takabur. So, Saya tulis dalam bahasa Melayu. Sum'ah, ria, ujub, takabur. Lawan dengan ikhlas. Ikhlas ni apa maksud dia? Berbuat hanya kerana Allah. is it? Ya. Itu ikhlas. Tapi tak perlu sebut. Ikhlas ni ada seorang sahabat ke tabi'in saya tak ingat nama dia. Tapi benda ni, perasaan ikhlas ni dia sangat halus sampai kita pun kadang-kadang can get confused. Ya. Betul? You know? Saya tak ingat nama sahabat ni, tapi dia kata macam ni. Apabila seseorang meninggalkan berbuat sesuatu kerana manusia ataupun meninggalkan berbuat sesuatu, lebih kurang lah kata-kata dia ni, berbuat sesuatu kerana manusia atau meninggalkannya kerana manusia, maka dia ikhlas. Apabila seseorang manusia dia dengar macam ni, Ustaz, nama siapa ni? Sufyan As-Sauri ke? Tulis dulu Ustaz. Sufyan As-Sauri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fi al-Qur'an. Nanti saya ambil gambar satu, boleh tak nampak pelajar-pelajar yang tekun? Boleh. Tak ada lah. Saya tak ingat ya Allah salli wa sallim wa barik alaihi. Saya cari gerak. Saya rasa geram. Itulah. Faham tak bahasa Kedah? Rasa macam aku tengok budak tu kecil, kecil Kedah pelak. Bekat. Apa nama? Tak ada lah IG. Maya. Apa lah.
dulu tak faham Kedah. Duduk dulu. Dan uncle kita, daddy dia kan Kedah. So faham lah. Dulu ligan. Okey. Benda pula ligan. Kita tak faham. Menyerok. Tu tahu. Kan? Sekejap. Allahumma salli sallam alaina. Okey. Okey, kata-kata dia Al-Fudhal bin Iyad. Buat sesuatu kerana manusia itu syirik. Apa dia tu? Ni kata-kata yang nak saya nak ambil kaitan dia sikit. Semua. Berbuat sesuatu kerana manusia itu syirik. Tak faham. Meninggalkan, saya syarah. Okay. Meninggalkan sesuatu kerana manusia itu riak. Al-Fudhal bin Iyad dia kata macam ni. Maksud ikhlas tu. Dah mana nak cerita. Macam mana nak nampak ikhlas tu waktu bila? Kalau kita berbuat sesuatu kerana manusia, maksudnya syirik. Contoh macam, contohnya Tapi kalau buat okey, untuk- saya contoh saya. Saya mengajak ni bukan kerana Allah. Saya mengajak ni sebab saya nak glamour. Okay, faham? Saya buat untuk glamour. Saya buat untuk Aini, Lofa dan Sarah. Saya buat ni untuk orang. Maka saya syirik. Sebab saya buat kerana manusia. Okay. Kita ingat dah maksud syirik. Kalau syirik kan kita maksud menyembah selain pada Allah. Berarti memperbesarkan perkara lain selain pada Allah. Sama dalam situasi tadi. Kalau saya tak main dengan keadaan niat nak jaga kerana Allah, saya buat untuk orang, saya buat untuk manusia, maka sebenarnya saya membesarkan manusia tu. Oh lah. Syirik. Ada 2 ayat tu je tadi. Satu lagi ayat. Dia ada 3. Yang pertama, buat sesuatu kerana manusia itu syirik, kata Fudhal bin Iyad. Meninggalkan sesuatu kerana manusia itu riak. Apa maksud meninggalkan sesuatu kerana manusia itu riak? Ni tak masuk yang ni. Meninggalkan sesuatu kerana manusia itu riak. Tadi saya buat sesuatu kerana manusia. Maksudnya saya menyembah manusia lah. Saya buat untuk dia. Saya meninggalkan sesuatu kerana manusia itu riak. Contoh pakai tudung sebab ayah suruh. Okey, itu syirik. Sebab dia buat sesuatu. Sekarang dia meninggalkan sesuatu kerana manusia itu riak. Kalau Saya kata macam ni, saya kata Lofa saya nak apa dia? Saya nak nak tumpang solat boleh tak Lofa? Okey. Lepas tu bila Lofa main, tak jadilah nak solat sunat. Takut nampak riak pula. tak faham. Saya tak mau buat satu amal ibadah kerana manusia. Padahal sepatutnya afdal lah buat. Buat je lah. Kenapa nak kisah manusia Contoh ada lain? tak ada manusia? Tak gini-gini. Kalau kita pergi tempat orang, kita pun kita marah-marah lorak tu, kita pun mari nak semaya sebentar. Tapi kita pun tak nama kau kata aku riak. Okay, Yalah, ayah Maya. banyak macam tu lah. Jadi riak ni asal perkataan dia ro'ah, memperlihatkan. Bila saya tak mau buat satu amal kebaikan kerana ada manusia di situ, sebenarnya saya niat nak buat tu untuk apa? Nak tunjuk ke? Lofa mai tak apalah, saya tak jadilah solat sunat. Saya nak buat untuk Lofa ke saya nak buat untuk Allah? Kalau saya nak buat untuk Allah, Lofa ada ke Lofa tak ada ke, saya semayang lah. Sebab tu Fudhal bin Iyad dia kata macam ni, berbuat sesuatu kerana manusia itu syirik. Meninggalkan sesuatu kerana manusia itu riak. Apabila kamu terselamat dari 2 perkara ini, maka itulah kamu ikhlas. Maksudnya hang ada, hang tak ada, aku tetap buat. Ada orang tulis ke orang tak tulis ke, saya tetap buat kebaikan, tetap sedekah. Maksudnya kita senang contoh macam ni, ikhlas tidak tergantung dengan kehadiran atau ketiadaan manusia. Faham? Itu ikhlas. Sebab tu kata ikhlas ni memang baik pada Allah je. Kan? Orang kata apa kat kita ke, orang tak kata ke, ikhlas kita buat kerana Allah. Maksud ikhlas adalah dia kalau macam ni. Kalau ikhlas adalah bentuk analogi air kosong yang tidak ditambah dengan apa-apa. Tak ada tambahan gula, tak ada tambahan perisa, tak ada tambahan apa-apa. Yang kosong tu je. Itulah ikhlas. Sofi, bersih daripada apa-apa. Berarti manusia ada ke tengok saya buat satu kebaikan. Contohlah kan. Kita ambil contoh lain. Kalau yang perkataan kedua tu, Lofa mungkin tak faham lagi. Meninggalkan sesuatu kerana manusia itu riak kan tadi kan? Buat sesuatu kerana manusia syirik, meninggalkan sesuatu kerana manusia riak. Apabila kamu tak ada dua-dua benda tu, maka kamu ikhlas.
Okey, Fudal bin Iyad kata. Jadi, contohlah, saya nak sedekah RM50 dekat tabung masjid. Saya nak sedekah RM50. Tiba-tiba ada orang lalu. Okey. Saya macam, alamak, saya lagi macam orang tu kata macam, wah RM50, tak apalah, RM1 je lah. Itu selalu terjadi. Jadi kita meninggalkan. Itu riak lah. Ya, riak. Sebab Tapi kita orang buat kata tadi, tapi sebaliknya sekarang orang kata dia nak pakai Boleh nak buat tunjuk. orang riak lah tu. Itu pun Sebenarnya, riak juga. Ya, riak juga. Riak ni maksud dia apa? Kini nak baru nak tengok riak ni apa maksud? Kita mula ke atas Sum'ah ni asal pada perkataan sami'ah. Dengar. Sami'ah maksud dia dengar. Allah, sorry lah hari ni tak berapa larat lah. Semalam bagi tahajud. Okey. Tapi kalau Saya tunjuk tak saya tahajud? tapi kalau Saya tak tunjuk. tak kisah siapa orang itu, Tak mak ke laki ke. Dia sebenarnya lah sekali semua benda ni kat mana? Dekat hati. Mungkin saya kata sebenarnya hari ni saya habaq semalam saya tahajud tu saya nak motivate Sarah, Lofa Tapi dengan tak Amy. juga, mesti. Tapi betul kalau kita boleh motivate. Kita mungkin boleh motivate. Contoh saya habaq lah, sorry lah semalam saya mengantuk sikit lah hari ni kan. Sebab semalam bagi tahajud. Mungkin Lofa, Amy dengan Sarah memang bagusnya Ustazah bagi tahajud. Tapi saya betul kan saya ikhlas habaq tu. Ataupun saya nak pujian lah. Apa tak puji aku pun. Kan? Contoh. So, sejauh mana kita boleh kata kita memperdengarkan amal kebaikan kita tu kita boleh ikhlas. Sesum'ah adalah memperdengarkan. Ini bentuk contoh yang manusiawi lah kita nak faham mudah. Riak dalam perkataan ro'a. Ro'a maksudnya lihat. Lihat. Lihat ni yang selalu kita dengar, memperlihatkan. Kan contohnya kalau macam tadi kan kebiasaan dalam hidup kita selalu guna perkataan riak aja. Betul tak? Saya cerita kebaikan saya pun riak tu. Kalau ni maksudnya dalam tasawuf lah biasanya. Yang ni saya tak mau panjangkan, bukan saya tak berapa pandai bidang ni. Tapi nanti kalau Lofa jumpa Ustazah, mungkin dia akan detailkan yang lain kan. Tapi ni secara detailnya, ini semua adalah memperlihatkan, memperdengarkan kebaikan amal buat kita. Yang ni memperlihatkan macam tadi nak bubuh RM50 tapi ada orang nampak. Tak apalah. Lagi makcik tu kata apa. Makcik tu tak kata apa pun. Kan kita je yang fikir macam tu. Jadi bila kita meninggalkan, berarti kita tak mau buat tu kerana Allah. Kita tak mau buat tu kerana Allah. Kita nak buat pasal dia. Oh sebab dia nampak, tak jadilah. Itu riak, memperlihatkan kebaikan. Ujub. Ujub ni bagi saya lah. Bagi saya ujub ni paling bahaya. Bagi saya. Sebab apa? Ujub ni tak memerlukan manusia lain pun. Yang ni saya pernah cerita ke orang. Ada orang dalam ni. Habis kita live ni apa dia ni? Riak ke sum'ah ke apa ni? Kalau niat nak kongsi. Tak ada live pun kita akan masih buat kelas juga. Betul. Tapi kita doakan semoga semua orang dapat manfaat. So jadi kita bila saya dekat dalam kelas macam geram macam nak bagi tahu banyak benda macam nak share, nak post tapi tak tersusun. Macam mana Ustaz ajar tu. Terlive lah senang. Kita doakan semoga semua orang dapat karya. manfaat. Tak ada live pun tak ada kelas lagi. Kan? Ujub ni bagi saya paling bahaya. Bagi saya lah. Sebab tak melibatkan manusia lain. Kita duduk sorang-sorang. Jadi macam mana? Contoh, bagus juga aku ni. Bagus apa? Dia dah betul nak suka lah kan. Karakter ni semua kan kita ni nak kelakar. Kita rasa kelakar. Sorry lah Nas, saya memang ambil contoh yang mudah-mudah bagi nampak dekat Bagi kita. senang faham. Yang ni Aku kalau juga, saya nak cerita saya buat tahajud, saya nak cerita kat Amy, Lofa dengan Sarah. Kalau saya nak riak, saya kena tunjuk dekat orang. Maksudnya ada orang dalam hidup saya. Sekarang Ujub, dia duduk sorang-sorang dia aja. Hari ni baca 2 muka surat Quran. Isylah bagus juga. Macam mana dia orang nak tukar Isylah baguslah aku tu kepada apa? Jadi kita ni sebenarnya manusia yang lemah, yang sangat-sangat mampu nak kawal perasaan kita kadang-kadang. Jadi bila kita terniat, terdetik macam tu, segera istighfar. Istighfar? Sebab yang datang ke perasaan tu mungkin setan kan? Ya. Yang Ni bisikan. kan setan yang Was-was lah. kita nak berperang dengan dia ni. Ni was-was ni, bisikan-bisikan. Kadang-kadang kita baca 2 muka surat, kita tak terniat pun macam tu, betul tak? Tengok macam mana? Tak terniat pun kata aku bagus. Tiba-tiba ada hari yang kita rasa macam, bagus juga aku ni.
Kita rasa kita hebat. Mungkin kita boleh tukar perasaan bagusnya aku tu kepada Alhamdulillah. Mungkin dengan ni dapat Terima kasih Allah, tingkatkan izin. keimanan. Betul. Cara pandang kita. Macam okay, you know, Allah will please with me. Macam tu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dia beza. Alhamdulillah, syukur ya Allah, terima kasih bagi hidayah saya hari ni boleh selesai 2 helai Al-Quran. I think bila the more orang practice, contoh kalau katalah seseorang itu memang ada bisikan-bisikan macam bagusnya aku dah buat 100 lawat hari ni contoh So mungkin dengan adanya praktis ataupun train suara dalaman tu kepada Alhamdulillah, mungkin dengan ni naik ketakwaan ataupun naik keimanan. Oh, Allah is pleased with me, you know. Okey lah kan, macam tu. Akhirnya kita dengan Allah je yang tahu kita ikhlas ke tak kan. Betul tak? Orang lain semua tak tahu kan. So ujub ni dia lebih kepada dia bangga dengan diri dia sendiri. Takabur, dia bangga dengan diri dia dan dia share dengan orang. Saya ni Sarah. Bangga dia. Lepas tu yang duduk macam tilik-tilik macam ni, oh cantiknya aku ni apa? Dia ujub. Dia duduk sorang-sorang dia. Bila duduk sorang-sorang dia ujub. Tapi bila dia kenapa? Ada orang ke luar tu? Ada orang ni. Oh ya. Kalau takabur, dia membesarkan diri dia di hadapan orang. Dia tak cerita pasal amal ibadah dia. Contohnya kan, macam contoh saya kata kat Sarah je lah yang duduk dekat dengan saya kan. Tema dah. Alhamdulillah lah Sarah, saya ni bukan nak cakap. Selalu ayat dia macam tu lebih kurang kan. Bukan nak kata lah saya. Bukan nak cakap apa tapi aku ni menyampah sungguh lah dengan cerita tu. Kalau saya tak pergi contoh kan, kalau saya tak pergi mengajak Rufa, tak boleh ni. Contoh. Semua benda ni. Ni contoh-contoh. Kalau banyak tasawuf lagi banyak lah. Saya nak habaq tu sikit je. Nak ikhlas ni susah tak? Susah. Lawan dia banyak ni. Jadi sebab tu kita kena sampai satu masa kita kena train diri kita. Bukan sampai satu masa, kita kena train diri kita. Sampai satu masa kita dah tak heran dah. Ada orang ke tak ada orang ke, orang puji ke orang keji ke, kita buat je. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Macam mana kita nak didik hati kita? Ikhlas. Kalau Saya ingat lagi ada seorang doktor namanya Doktor Syekh Taufik Chaudhry. Dia saya rasa daripada Australia. Dia main UAE dulu kan. Ada program daurah. Dia kata macam ni. Saya ada satu hari dia kata. Satu hari saya lepas main zuhur kat masjid, saya terus nak balik. Ni saya ingat dari Syekh Taufik Chaudhry, nanti boleh cari dalam YouTube. Dia kata, saya satu hari lepas main kat masjid, main zuhur, saya habis dah fardu, saya terus nak balik. Syekh saya tahan. Kamu tak 2 rakaat ba'dah lagi? So dia kata, saya nak balik solat di rumah. Macam saya nak jaga hati, takut saya riak. Lebih kurang macam tu lah. So Syekh dia kata macam ni, kamu pastikan kalau kamu balik rumah nanti kamu solat ba'dah? Solat, tak payah kira manusia. So Syekh kata, saya ingat lagi Syekh kata, kita memang nak capai tahap ikhlas ni sukar lah. Kita akan mungkin ada sesekali kita tersumuah ke, teriak ke, terujuk ke, terapa. Tapi buat je. Train lah balik. Ya, buat dulu. Jangan kata, tak naklah buat sebab takut riak. Lepas tu bila nak buat? Bila kita nak buat? Kita takkan buat. Mungkin dengan mengamalkan surah ni juga Surah akan Nas, antaranya terjaga hati daripada sifat-sifat ni. Ini antara bendanya. Dan antara sifat-sifat manusia yang sombong dan sebagainya ada dalam surah Al-Kahfi yang kita baca, pemilik kebun kan. Itu antaranya. So kenapa iblis dia tak mau sujud dekat Nabi Adam? Itulah. Dia takabur, Sebab dia riak. rasa dia bagus. Pasal apa pula aku nak ni? Aku lagi bagus kot. Macam tu. So semua benda ni Dia cakap kan, aku dibuat daripada api. Ya. Ni dibuat daripada tanah yang bercampur warna kan. Saya lebih baik daripada dia. Itu takabur lah. Itu takabur. Riak Takabur sebab wujud dia semua bagi sekali tahu, adalah aku kau. lagi baik daripada dia. Pasal apa pula aku nak sujud dia? Seolah-olah. So ini antara bentuk yang kita nak Sum'ah, riak, ujub, Semoga takabur. Allah pelihara kita daripada sifat-sifat ni. Yang penting kena buat dulu. Mula dulu sampai satu masa insya-Allah Allah bagi kita perasaan ikhlas. Dan kita kena usaha. Kena usaha betul. Baik, balik pada Ada orang tanya, Ustazah ada tak doa supaya terhindar dari perkara macam ni? Surah ni lah. Ya, Surah An-Nas ni. Surah sebab tu Nabi sebut Al-Mu'awwidhataini. 2 surah pelindung. Tak apa, Ustazah syarah dulu. Ada doa lain juga, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wahai Allah,
sucikan hati kami daripada Oh, nifaq. nak tu doa tu. Wa a'malana minar riya, dan amal-amal kami daripada riya. Wa a'yunana minal khiyanah, dan mata kami daripada pandangan mata yang khianat kepada orang. Ada juga yang Nanti last hujung kelas kita buat tulis insya-Allah. doa tu. Baik, kita balik. Min syarril waswasil khannas. Kita tahu dah sifat yang memberi bisikan ni, perangai dia tenggelam timbul, dia tersembunyi. Dia tergantung. Ada masa dia main, ada masa dia hilang. Baik. Kita terjemah dulu. Alladhi, siapa ingat maksud alladhi? Yang Okay, dalam kelas bahasa Arab baru saya panjangkan. Apa beza alladhi, alladhina, nah? baik. Yuwaswisu, yang membisikkan. Baik. Ni jumpa perkataan ni kan? Waswasa dengan yuwaswisu. Yuwaswisu dengan waswas. Perkataan dia lebih kurang sama. So asal perkataan dia adalah waswasa. UTI. Waswasa. Was-was, confuse, bisikan, semua daripada perkataan waswasa ni lah yang kita selalu guna juga kan. Ni adalah verb asal dia. Ini kita sebut dia root word, kata akar ataupun kata dasar dia. Was-was. Was-was. Okay. So waswasa ini asal dia. So tengok dekat sini ada waw, sin. Dekat sini ada waw, sin. Baik. Cuma pi sikit bahasa Arab sikit saja. Ini dalam bentuk verb. Yang ni ada alif lam, dia jadi apa? Noun. Noun. Okay, so ini dalam bentuk noun. Apa So semua sebab apa? ini bisikan, ada alif lam adalah noun. Esok kita akan belajar Okay, baik. bahasa Arab. Ini verb. Okay, verb maksudnya dia buat perbuatan. So yang mana saya nak minta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan bisikan yang tersembunyi, yang tenggelam timbul, yang ada dan tak ada, yang mana bisikan tersebut yang membisikkan ke mana? Dada. Ke dalam dada manusia. Dalam. Apa dia root word kepada sudur? Okey, sudur adalah dada. Sadri. Dada. Ini plural Plural maksudnya jamak. Kataan asal dia adalah sadrun. Sadru. Dada. Yang ni satu dada, yang ni dada. Okay. Kenapa dada? Sebab Ramai dada manusia. So Anas ini ramai manusia. Okey. Basic. Okay, faham. Okey. So kerja buat dia membisikkan bisikan kejahatan yang menyebabkan kita was-was, ragu, confuse, Ujub. sum'ah, riya Sum'ah, dan riya. sebagainya. Yang kita bersangka buruk pada orang dan sebagainya. Na'udzubillah. Yang bisikan tersebut dibisikkan ke dada manusia. Dada tu hati lah. Ya, dalam dada dia lapisan hati ni banyak pula. Saya tak panjangkan. Tapi saya nak contoh macam ni je. Sadrun adalah luar dia. Dalam dia adalah qalbun. Kalbu, hati. Hati. Ya. Yang ni dada kan? Ya. Kenapa Allah sebut sadrun? Dia bisik kat mana? Ada dia bisik kat dada kita. Kenapa tak kolbun je? Kenapa tak qalbun je? Ha. Yang berbolak balik tu hati kita kan? Bukan dada kita berbolak balik tak. Dada kita relax ya. Tapi dalam hati kita yang berbolak balik. Tapi kenapa Allah sebut sadrun? Kenapa daripada dada? Tak Kenapa tahu lah. dada? Siapa Tak nak boleh. tahu? Dia tak Nak ada masuk. pikir. Tak boleh masuk ke situ. Mungkin kalau saya nak try, I think because Allah nak benda tu keseluruhan. Okey. Keseluruhan. Maksudnya macam ni, bila masuk ke hati, yang menggerakkan tu adalah anggota lain, badan lain. Barakallahu fiik. Okey. Tahulah, main Tak tam apa, je. tak ada masalah, tak potong markah. Tak saya tahu. Okey, sebab sadrun luaran dia. Saya baca satu tafsir semalam, tafsir Al-Quran Al-Majid yang dikarang oleh Dr. Fadl Hassan Abbas. Mungkin ada kawan-kawan kita nak cari kitab tu. Dia kata macam ni, kenapa Allah sebut dada? Sedangkan yang bisik tu di hati. Yang menyebabkan kita berbolak balik hati. Tapi kenapa Allah sebut dada? Sebab dada adalah kawasan luar rumah. Macam mana pencuri? Pencuri dia tengok daripada luar.
Dia tengok relax, okey, settle, tak ada orang. Ataupun ada tapi orang tengah tidur. Baru dia masuk. Jadi itulah situasi syaitan. Bisikan tadi. Maksudnya luaran kita tu adalah macam mana kita? Ya, maksudnya kita kena prepare hati kita yang kuat, yang bagus, yang ingat Allah. Barulah bisikan tak datang ke sodron. Pagar lah. Pagar, betul. Sodron adalah pagar kita. Sebab di dalam sodron baru ada hati. Jadi, Dr. Syekh Abdul Hasan Abbas dia kata macam ni. Macam pencuri lah. Macam mana bisikan itu, begitulah pencuri. Dia akan tengok dulu. Dalam rumah ada orang tak? Dalam rumah settle tak? Dalam rumah orang tengah tidur ke buat apa? Okey. Dia nak masuk ke dalam, tapi dia tengok daripada luar. Dan kalau dalam ada orang, dia tak masuk. Ataupun dalam rumah orang dah tidur, dia baru masuk. Begitulah hati. Kalau hati kita ingat Allah, kalau hati kita sentiasa zikir pada Allah, maka tiada bisikan di dada. So preparation dia kat dalam ni. Dia macam ni lah, ni pintu masuk, baru boleh masuk. Jangan pergi gym pula, why kuat ada. Kan? So sebenarnya sebutan sodron itu secara umumnya sebenarnya yang bisikan tu akan bermula di hati. Yeah. So nak kena prepare apa? Nak kena prepare dalam rumah. So, ada alam zikir, ke? Quran. Kalau hati kita Quran, zikir, ingat Allah dan sebagainya, barulah bisikan itu tak boleh melepasi untuk masuk ke dalam hati. Baik. Itu sodorin nas. Minal jinnati wan nas. Daripada jin, besar sikit, dan manusia. Subhanallah. Sodrun. Sodru. Sodru. Sodrun. Sodrun. Kalau ada alif lam, as-sadru. Kalau tak ada alif lam, sadrun. Kalau esok kelas bahasa Arab, Aimi dengan Sarah join. Sarah nak join? Okey. Buku bahasa Arab dah ada. Ada? Okey, dah Yang ada. tu. Aimi dah ada. Tak ada. Yang buku macam tu. Aimi nak beli sekarang atau saya belikan? Boleh saya bagi duit. Saya Okey, belikan. tak apa. Okey, esok saya bawa. Esok kita tak live lah, kita live tafsir je dulu. Boleh. Bahasa Arab saya tak live. Hak ni tak ada. Ha, mana? Yang mana Ustaz nak pakai? Kita akan guna yang first, Belakang. yang hijau. Yang hijau dulu sikit-sikit, tapi mungkin ada hari saya akan tengok yang ni juga. Sebab ni untuk yang solat kan? Ini bahasa Bahasa Arab Arab. ibadat. Solat penting. Boleh. Dua-dua lah Ustazah. Boleh. Maksudnya kat Amy saya beli dua-dua. Dekat Sarah ni je kan, yang kuning ni kan. Untuk siapa yang nak belajar bahasa Arab untuk ibadah. Apa lagi ni? Nahumuda. Boleh, kita post pun boleh. Aku nak semangat semua kan. Okey. Daripada jin dan manusia. Sekarang ni nak bagi faham balik ni. Ini bukan bentuk kejahatan yang lain. Dia daripada syaril ni juga ni. Okey. Bisikan Ni ni lah. syaril sebab dia sedang buat explanation, penerangan. Daripada saya nak minta perlindungan kepada Allah daripada bisikan yang tersembunyi, yang mana dia itulah yang membisikkan kejahatan, keburukan dalam dada manusia, yang mana yang membisik itu khannas ini, yang membisik itu adalah di kalangan jin dan manusia. Jadi sebenarnya satu bentuk sahaja kejahatan dan keburukan dalam surah ni. Tapi yang buat tu dua, jin dan juga manusia. Baik. Sekarang kita nak fokus pada jin dan juga manusia. Yang ni sedih padam. Okey. Boleh? Itulah. Daripada perkataan jin dan juga manusia. Belajar. Nanti Aimi belajar daripada Sarah dengan Nova tentang basmalah. Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia dengar dah semalam, dia dah tengok live. Oh, dia dah tengok live. Okey. Dia dah tengok live. Okey. So daripada atau dari dalam min minal jinnati wan nas. Baik, kita ambil dulu jin. Jin ni asal perkataan dia jannah. 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 Jannah saja. Jana. J-A-N-A. Habis kalau orang nama Jannah tu? Oh tak. Yang tu jannah dia akan eja. No. Ada yang Jannah. Jannah Nick Jonas Ustazah.
Tak mungkin. Dia eja dalam, sebab kadang-kadang ejaan dalam bahasa Melayu dia eja jannah mungkin. Tapi sebenarnya bila Jannah. eja Arab dia akan jannah. Jannah. Contoh nama-nama sekarang kan, Noah. Okey, Bila dalam Arabic dia akan eja Nuh. Ha. Abraham, Ibrahim. So bila pi dalam Arabic ataupun Jawi dia mesti kena tulis Ibrahim. Misalnya macam tu. Kalau Niloufar eja dalam Arab macam mana? Nailufar. Lam waw Nunnya. fa. Nun ya, lam waw fara kan. So kalau orang Arab dia takkan Nilufar. baca Nilufar. Melainkan Nilufar. kita ajak dia sebutan dia Nilufar. Dia Dia akan baca Nailufar. Nailufar. Kan? Nailufar. Kalau Sarah nama Sarah. Sin alif, ra alif. Ra alif Sarah. Ataupun kalau nama isteri Nabi Ibrahim Sarah. Sarah tak ada hiss. Tapi dalam Arab Sarah boleh eja Sarah. Sin alif ra tak marbutah. Aini alif Alif. ta'in. Tak tahu. Alif. Alif hamzah atas ya mim ya. Okey, tapi bab nama nanti kita belajar lah. Okey. Jannah ni pun dia asal pada perkataan jannah. Okey. Okey, daripada jannah ni. Selamatlah jangan ni. Jannah ni jinnah, junnah, jannah. Semua daripada perkataan ni. Apa maksud perkataan ni? Unseen. Oh, tak dia nampak. Patutlah jannah. Jannah pun sama lah. Jannah. Nampak tak syurga? Tak nampak. Maksudnya baik lah. Maksudnya baik. Maksudnya kalau kita nampak unseen lah, benda tak nampak lah. Tak tahulah nak kata baik. Maksudnya tak bukanlah maksud yang buruk kan. kan. Cuma bila pi jin, maksud dia jin lah. Bila pi dekat jannah, syurga. Kenapa syurga asal dari perkataan ni juga? Sebab benda tak nampak. Tetapi ada penggunaan jannah memaksudkan taman. Ataupun kita kata garden lah, taman. Kenapa? Apa nak tukar? Dalam bahasa Arab kita boleh guna jannah juga membawa maksud taman ataupun garden. Keindahan. Barakallahu fiik. Betul ya, Mi? Maksudnya Allah nak bagi kita imagine. Kalau imagine kan, kalau kita pergi Taman kat kebun ke, kalau taman dekat Europe tu macam cantik cantik lah. lah kan. Taman kat Tapi sini kan, apa dah cantik. kalau dekat sini pun at least kita kata kan, contohlah macam ni, garden kan, atau kita kata taman lah kan. So rupanya kita nampak macam ada pokok. Pokok dia ada macam-macam warna, macam-macam bentuk. Membayangkan syurga lebih indah daripada apa yang kita nampak ni. Kebun buah-buahan, wah cantiknya Masya Allah, dengan buah ni kala-kala dan sebagainya. Kalau syurga lagilah. Ni surah Waqiah sedap kalau bincang. Dan surah-surah lain jugalah. Okey, so maksud jannah asal dia adalah tak nampak, benda yang tersembunyi. So kita nak kata jannah ni tak apa, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, so jannah maksudnya benda yang tak nampak ataupun benda yang berada di belakang. Ingat tak ada satu hadis, as-saumu junnah. Suami tu puasa. Adalah perisai. Kenapa agak-agaknya puasa adalah perisai? Dia protect Daripada from keburukan Ya, sebab dia protect daripada benda-benda yang macam contoh orang tak boleh kahwin pun suruh puasa. Sebab puasa itu adalah perisai. Dia protect. So benda yang protection ni benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Protect daripada apa? Contohnya macam tu. So begitulah, ni asal perkataan dia lah. Okey, so begitu juga jannah. Baik, ni saya nak abang kata asal dia sahaja ataupun kata dasar dia. Sekarang kita nak pergi dekat jin. Baik, sebelum kita pergi dekat jin, kita nak cerita makhluk Allah daripada sudut kita kita tak cerita haiwan, tumbuh-tumbuhan tak. Kita cerita yang pertama adalah malaikah. Malaikat ini yang terbaiklah, tak pernah orang kata apa? Tak pernah buat maksiat, tak pernah mengingkari dan menderhakai Allah. Baik, malaikat. Kemudian ada jin. Kemudian ada an-nas. Ni kita nak tengok macam kata-kata, macam kita kata level lah. Kita taklah kata jinnah tu lebih aula daripada nas, tapi nak kata malaikat tak nampak, jin pun tak nampak, manusia nampak. So manusia nampak. Baik, sekarang
Jin ni ada dua. Ingat tak? Pernah dengar tak? Jin Islam. Muslim, jin kafir. Okey, so kita kata jin Islam ataupun Muslim dan kafir. Saya tak panjangkan detail tajuk ni sebab bukan bidang saya. Tapi kita nak share sikit je lah maksudnya jinnah. Sebab kat sini jinnah kan. Okey, jin. Baik. Jin, Islam dan kafir. Baik. So yang Islam ni sudah tentulah yang taat kepada Allah. Kena ingat jin maksud kita kata tadi apa? Unseen lah, benda tak nampak lah kita sebutkan kan. Tak nampak. Jin Islam boleh kita tak nampak, jin kafir boleh kita tak nampak. Ataupun yang tak baik dengan Allah lah, tak taat dengan Allah. Baik. Salah satu bentuk dia dekat sini adalah iblis. Iblis. Baik, ada iblis dalam Quran. Ada. Siapa yang tak mau sembah kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa kategori jin ialah iblis? Kenapa iblis adalah kategori jin? Terbalik. Sebab benda tak nampak. Kita nampak ke iblis? Tak. So jin ada banyak pecahan lain lah. Ya, Allah a'lam bissawab. Saya tahu setakat ni lah. Dan selebihnya yang ni kena bicara untuk boleh pula. Saya pun tak mahu nak cerita lebih sebab takut salah fakta. Cuma iblis di kalangan jin. Baik. Mungkin yang ni orang tanya mana dalil dia sebab yang ni jadi perbahasan banyak. Saya nak ajak kawan-kawan semua, tuan-tuan dan perempuan, Lofa, Sarah dan Aini, boleh tengok surah Al-Kahfi. Saya tengok surah Minal jinni. Kana minal jinni. Okey, ayat 50 surah Al-Kahfi. Okay. Ayat 50 surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca sikit A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم. Ayat 50 surah Al-Kahfi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, dan apabila kami telah berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Siapa yang ada mushaf boleh buka muka surat 299 surah Al-Kahfi ayat 50. Yang nak menceritakan betul ke iblis ni daripada jin. Kan sebab dia ada banyak perbahasan. Saya minta izin tak panjangkan, saya bukan bidang ni. Tapi ni yang ada dalam Quran, kita baca. Baik. Bila dikatakan, kami kata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Maka apa malaikat buat? Fasajadu. Maka mereka semua sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, iblis ini dari golongan jin. So saya berpegang dengan pendapat yang mengatakan benar iblis di kalangan jin. Dan tak semuanya jin itu iblis. Ya, betul. Sebab ada jin baik, ada jin muslim. Maksudnya makhluk Allah jin ini ada yang masih menyembah Allah dan taat. Ada yang tak. Okay. Kita tak sampai manusia lagi. Tapi dah nampak dah cara jalan tu kan. Okey. Fa fasaqa an amri rabbih, yang mana iblis ni daripada jin, fa fasaqa an amri rabbih, dia tak mau, dia against dengan perintah Allah. Semua orang sujud kecuali iblis sahaja. Okey. Sadaqallahu alazim. Baik, balik pada kita dah tahu iblis dia. Habis tu kalau manusia yang tak nak ikut perintah Allah tu, apa dia jadi? Okey, kita akan jumpa kat Nas nanti. Kita akan jumpa dekat Nas. Itu bukan iblis lagi. Itu sudah dia makin mengenali true colour masing-masing. Betul lah, betul. Dia suka kelas macam ni. Maksudnya semua orang akan question, yang mana saya kata jawab, saya jawab Yang saya tak kata jawab, saya tanya untuk guru kita. Baik, jin, kafir. Dan kenapa saya letak kat sini? Sebab dia memang tak mau sembah malaikat Nabi Adam. Dan dia tak mau, dia tak mau sujud kepada Nabi Adam, tak nak sembah Adam, dan dia tak mau sembah Allah. Tapi dia masih mengaku Allah itu Tuhan. Sebab tu Allah bagi izin dekat dia untuk ganggu kita.
Sebab dia masih lagi mengaku Allah. Cuma ini dekat sini lah yang kita nak baca Dan tadi ni. dan adakah iblis ni juga syirik? Tak lah kan? Dia nak kata, saya tak wanilah nak kata syirik. Tapi dia kufur. Ya, dia kufur. Sebab macam Dia kalau against dengan perintah macam kalau Allah. Fir'aun, dia mengaku tak Tuhan. dia mengaku dia Tuhan, lebih teruk daripada iblis. Tapi Yang ni dia sumpah dengan Allah, okey aku akan kacau. maksudnya segala macam sihir, kegangguan ke apa semua dengan izin Allah. Betul. Sebab dia akan minta izin Allah juga untuk Betul. Dan kita manusia yang sepatutnya ada protection dengan surah An-Nas, surah Al-Falaq, ada akal untuk berfikir, boleh pilih mana yang baik dan yang buruk, maka kita kena gunalah yang itu. Okey. Ni iblis. Nama dia siapa? Nama dia iblis. perangai dia. Perangai dia, okey, saya terjumpa. Kita pergi pula dekat manusia. Okey, sekarang ni kita kata yang membisikkan kejahatan, bisikkan confuse, bisikkan ragu-ragu, yang tenggelam timbul bisikan ni daripada dua kalangan. Kadang-kadang jin ini merujuk kepada jin yang jahat lah, dan juga iblis, ataupun manusia. Okey, ada tak manusia yang bisik-bisik kat kita benda tak baik? Adalah. Kau yang tidak baik. Kan? So tadi soalan Sarah, jadi kalau Sarah Kak Amy tanya. Sarah tanya, kalau manusia macam mana? Baik. Antara manusia pula, kan manusia ada yang baik, ada yang tak lah. Sebenarnya zalik lah, semoga kita jadi orang yang baik-baik insyaAllah. Kan? Manusia jadi orang yang baik dan tak baik. Yang tak baik ni, dia kawan dengan siapa kat sini? Iblis. Kalau jin pun ada dua jenis, manusia pun ada dua jenis, betul tak? Sekarang ni yang baik dan yang tak baik. Yang buat perangai bisikan-bisikan ni yang baik tak buat, betul tak? Yang tak baik mungkin buat. Jadi dia pun buat benda yang sama dengan iblis, yang ni membisikkan benda-benda yang tak baik. Maka inilah kita sebut namanya syaitan. Perangai yang menyifatkan iblis dinamakan syaitan. Perangai yang disifatkan dengan, okey, mari kita Nama perangai. Nama perangai. Syaitan tak ada nama. Bukan, syaitan tak ada jasad dia. Iblis ada jasad dia, manusia ada jasad dia. Perangai yang jahat, perangainya namanya syaitan. Apa syaitan? Syaitan asal perkataan dia syaitana. Syaitana. Apa maksud Syaitana bukan ni ke? Jangan kait dengan nama siapa pula. Bukan. Siapa? Tak. Okey, syaitana ni asal perkataan dia tau. Ni root word dia, kata dasar. Syaitana. Syaitana ni maksud dia apa? Dalam bahasa Arab, ibta'ada an ta'atillah, menjauhkan daripada taat kepada Allah. Iblis, perangai dia adalah syaitan. Iblis, perangainya adalah syaitan, iaitu menjauhkan daripada berbuat ketaatan kepada Allah. Maka manusia yang sama sifat dia, menjauhkan manusia daripada Allah, ketaatan kepada Allah, yang membisikkan kejahatan, perangainya adalah syaitan. Habis bila kenapa kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Aku berlindung daripada perangai-perangai yang direjam. Merujuk kepada syaitan iblis. Iblis adalah perangai dia syaitan. Bukan bermaksud kita bukan sahaja minta perlindungan daripada iblis. Betul? Kita minta perlindungan Allah daripada perangai-perangai syaitan. Ya, Yang perangai-perangai yang menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah. Contohnya macam ni ke? Macam kita tak usah kata orang lain. Kita baca Quran ni. Perangai kita yang macam tak baik. Aku macam rasa macam-macam yang kita rasa macam bagus tu. Sebab kita ni nak baca Quran ni kan. Kita nak suka kalam suci ni saat ni. Jadi kita rasa macam aku bagus aku baca Quran ni. Jadi kita baca awal-awal ayat tu tadi untuk melindung daripada diri kita sendiri pun. Daripada segala, sebab dalam bisikan yang main ni dekat siapa? Main dekat kita kan. So kita nak minta perlindungan daripada bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita. Ni kita tak payah satu orang lah. Bukan saya cakap tak pasal diri pergi lah bisik kan. kat orang. Saya tak pergi bisik kat orang.
Orang pun tak mau bisik dekat saya. Saya duduk sorang-sorang. Dan bisikan tu ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Allah, aku minta perlindungan daripada semua benda, tak kisahlah apa benda pun, Iblis yang ke manusia ke menjauhkan diri aku. sendiri ke? Iblis ke manusia ke yang menjauhkan aku Daripada mentaatimu. daripada mentaatimu. Itu maksud syaitana. Syaitana maksud dalam bahasa Arab ibta'ada an ta'atillah. Ibta'ada ni menjauhkan. Sesuatu benda yang menjauhkan Ibta'ada. daripada ketaatan kepada Allah. Sebab itu yang menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah bukan iblis je. Manusia pun ada. Sebab tu Allah letak jin dan manusia. Bisikan jin dan bisikan manusia. Sebab tu kita boleh panggil manusia syaitan. Ya. Tapi tak boleh. Syaitan. Bila kalau dia ada perangai setan? Ya, perangai dia perangai syaitan. Maksudnya syaitan ni bukan maksudnya kalau kita nampak nas adalah manusia kan? Ya. Jinnah adalah jin. Betul tak? Maksudnya ni Suka pula kau jin buat tak tahu nak bunyi macam mana. Manusia lah. Ya. So manusia kita nampak batang tubuh manusia. Ya. Jin kita tak nampak, tapi dia adalah satu, kita kata zat lah. Ya. Satu jasmani yang tapi kita tak nampak, unseen. Syaitan mungkin di kalangan iblis, jin, mungkin di kalangan manusia sebab syaitan bukan satu jasad. Dia perangai Syaitan saja. adalah sifat, Sifat. perangai. Syaitan. Dia adalah satu perangai. Macam kalau orang Kelantan panggil perangai setan ni. Ustazah, saya dulu mati-mati ingat Tak habis lagi buku. syaitan lepas tu jin. Aha. Saya ingatkan benda ni Lain-lain. lain-lain. Yelah baru kemarin baru jelas dia ni. Macam iblis ni paling jahat lah. Lepas tu ketua. tentera dia ni syaitan. Syaitan dan Dia ada juga juga syaitan kecil. Ah, Sebab dia masa jin, kecil, kita sebab fikir. masa kecil kita Masa pemahaman kecil lain. Pemahaman kita gitu. Sebab jarang orang marah pakai iblis ni. Iblis betul yang ramai. Dah kan? Syaitan macam Ada tu juga lah satu seorang. gitu Tak habis. Even kalau dalam bahasa Melayu kita pun kita selalu guna perangai syaitan. Ya. Misalnya macam tu lah kan. Apa dia? Legenda budak apa? Setan. Dia? Legenda budak setan. Ah. Saya dulu saya pernah ingat, kenapa dia guna setan? Kenapa dia tak guna iblis? Macam tu lah kan. So maksudnya dia sebenarnya jin, iblis, malaikat, qarin yang dia ada perbincangan yang sangat dalam, especially orang-orang yang dalam bidang ni. Cuma kalau saya pegang pendapat ni dan saya tenang dengan pendapat ni sebab Allah yang sebut dalam surah Al-Kahfi dah, wa kana minal jinni. Dan jin dan iblis itu, kecuali iblis tadi kan, illa iblis wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. So saya ambil daripada guru saya Dr. Abdul Basit, dan saya ambil daripada Quran juga. Kalau saya kira iblis di kalangan jin yang tak nampak, dan dia di kalangan jin yang jahat lah, jin yang menjauhkan manusia daripada ketaatan kepada Allah. Sama lah dengan manusia. Maka siapa manusia yang perangai dia menjauhkan daripada Allah, daripada ketaatan kepada Allah, itulah sifatnya syaitan. So kita sedang minta perlindungan daripada Allah, daripada manusia dan daripada iblis yang bersifat syaitan, yang membisikkan benda-benda kepada kita kat dada kita. So ada juga manusia yang begini. Berarti bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, daripada bisikan jin dan juga bisikan manusia, mana yang lebih bahaya? Dua-dua bahaya Ustazah. Dua-dua bahaya, betul? Dua-dua bahaya. Mana yang Anas. lebih bahaya? Dia lebih bahaya. Sebab dia nampak. Kalau tengok dekat sini, dia baca surah An-Nas ni sebab keselamatan agama dan juga akidah. Okey. Dan juga dalam masa yang sama, kerana An-Nas ini, manusia ni, dia mai kita nampak. Yang lagi bahaya ni lah unseen lah. Unseen kita tak nampak. Oh, tak nampak tu. Mak, yang manusia lah yang bahaya. Jin tak nampak. Manusia lah yang nampak. Silap. Yalah manusia lah lagi bahaya. Hmm. Sebab kita lagi percaya. Lagi percaya, nampak susuk tubuh. Mungkin di Memek kalangan muka. memek muka tu belum masuk lagi. Kalau buat gaya tangan convincing kan, sebagai misal. Jadi bahaya, kedua-duanya bahaya. Maka disebabkan itu, dalam surah ini Allah letak 3 nama dia, kan, 3 sifat dia. Walaupun nampak keburukan tu hanya satu, berbanding surah Al-Falaq. Sebab ini melibatkan perkara akidah, agama,
Keselamatan dunia dan akhirat. Kalau surah Al-Falaq mungkin kita nampak keselamatan dunia semata-mata, sihir. Contoh macam kalau kata ada orang macam mempersoalkan tentang Allah kan. So manusia A main kat B, kata kat B kata betul kau wujud gini. Dia sampai boleh dia ni pun kita keluar daripada Islam. Betul. So itulah yang dia maksudkan dalam Ustazah tadi. Maksudnya kalau manusia punya bisikan ni kata-kata lebih convincing, lebih mudah dipercayai daripada tak kata syaitan tu Tak bahaya. tak bahaya, bahaya juga. Kadang boleh bercerai pun pasal bahaya, pasal bisikan syaitan ni. Betul. So kita nak jadi malaikat tak boleh, sudah tentu. Sebab malaikat sentiasa menyembah Allah, bertasbih kepada Allah. So kita nak jadi an-nas yang kategori tidak menjauhkan manusia daripada ketaatan kepada Allah. Kita tak mau jadi pengamal syaitan tu. Dan kalau saya boleh share kat sini, dia kata surah ini menjelaskan bahawa was-was ada kalanya dari jin dan ada kalanya dari manusia. Hasan berkata itu adalah dua setan. Iblis dan juga manusia adalah dua syaitan. Syaitan dari kalangan jin akan menebarkan rasa was-was di hati manusia. Sementara itu syaitan dari kalangan manusia ia akan datang secara terang-terangan. Jelas, faham. Dia macam Maksudnya sekarang kita dah faham dah. dengan kepelbagaian tempat, betul tak? Kalau sebelum Ustazah explain pasal jin semua ni, mungkin kita orang takkan faham tu. Now dah faham. Ni dah faham. Dah faham. Yang Alhamdulillah. tadi tak faham lagi. Bukan maksudnya sebelum kalau kata Ustazah tak terang pasal yang ni jin, semua, manusia, sifat, syaitan semua ni, kita takkan faham penerangan tu. Penerangan Hasan ni. So dia kata syaitan ada dua, okey? Ada dua syaitan. Syaitan jin dengan syaitan manusia. Syaitan jin dia akan menyebarkan rasa was-was dalam hati manusia. Maksudnya dia main senyap-senyap. Dia main unseen, tak nampak. Syaitan manusia dia akan main secara terang-terangan. Seorang lagi ulama Qatadah berkata sesungguhnya dari kalangan jin ada syaitan dari kalangan dari kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Maka berlindunglah kepada Allah daripada syaitan jin dan syaitan manusia. Inilah surah untuk kita minta perlindungan kepada Allah daripada bisikan yang tersembunyi dan bisikan yang terzahir. Sebab kedua-duanya memberi ancaman kepada akidah dan agama kita. Okay? Ini antara benda yang surah yang sangat-sangat hebat, sangat kuat. Yang dalam ni mengumpulkan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Rob tadi kan dengan ilah uluhiyah. Tapi dulu, sebelum belajar tafsir ni, surah An-Nas, Al-Falaq semua ni, surah An-Nas ni rasa macam walaupun pendek dan senang, kadang-kadang rasa beratnya nak amalkan. Sebab tak tahu kepentingannya. Tak tahu, tak faham, tak cinta dan tak ni kan tak jelas. Tauhid apa tadi? Now that we know, tauhid uluhiyah, insya-Allah kita akan baca sama-sama. dengan rububiyah. So kalau kata contoh rasa ada Yang rob tadi rububiyah. Rob. Rububiyah, rob. Yang ilah tadi Ni lah. Okey. tauhid ada 3 kan? Malik. Tauhid asma' wa sifat. Yang tu dia lebih, yang tu kita boleh kata asma' wa sifat. Malik tadi. Okay. Asma' wa sifat. Ustazah, contoh kalau kata kita tahu yang kita ni ada suara-suara yang macam contoh like bisikan-bisikan yang tak best ni kan. Dan juga kita rasa macam ada orang datang menyucuk kita ke, panahkan kita ke api-api kita. So surah ni boleh menjadi satu surah yang kita amalkan. Sangat. Sebab Memang Allah dah khususkan dah. ya, untuk kita yang ni mungkin kita nampak Kak Ustazah kata semalam surah An-Nas ni internal. Kan? Kan kita kata semalam internal surah An-Nas. Al-Falaq surah eksternal. Tapi manusia ada main bisikan. Ya, tapi bisikan tu dia akan masuk ke dalam. Ya. Contoh Kan, kalau bila orang tu balik, orang tengah tidur Bisikan teringat tu balik. Betul. Ini yang berlaku, kalau kita ingat, ini yang berlaku dalam antara contohnya adalah situasi Aisyah. Kan bila semalam kita sortakan Surah An-Nur. Aisyah Ifki tu kan surah An-Nur. Kan Aisyah kan orang apa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata Aisyah buat tak baik.
Kan ada dalam situasi tuduhan jahat kepada Aisyah. So Abdullah bin Ubay bin Salul, dia cakap, dia yang sebarkan, dia yang viralkan benda tu. Dan orang-orang lain dia terima. Kan? Betul juga. Contohnya kan dalam situasi Aisyah kan. Betul kan? Ustazah, Macam tu kan. ada orang cari wife di dalam ni. Wife saya ada tak dalam live ni? Tengok iklan ni. Tak tahu. Oh, dia nak check wife dia nak tengok Masuk kelas ilmu ke tak? Kalau wife dia tengok, tolong munculkan. Suami cari pula kat mana. Tak jumpa. Tak lah, soalan nakal. Okay. Alhamdulillah. So ini antara yang kita boleh belajar hari ni. So saya padam yang ni sebelum saya tutup kita Boleh. sebab esok dah lalu harap kan. So Al-Falaq kita jumpa minggu depan. Yes. Ni sebenarnya agak laju tau Lofa. Ya, tak apa. Alhamdulillah. Agak laju maksudnya sebab Boleh faham. tapi betul lah sebab buat kelas setiap hari. Kalau macam dekat surau, saya mengajak surau ke masjid kan, Minggu. memang sebulan sekali. Oh, insyaAllah. Jadi memang nak habiskan satu surau tu. Tambah kalau saya 4 bulan baru habis. Al-Fatihah. Ni kalau Al-Fatihah kita buat 4 hari. saya pernah betul. Itu pun pendek dah. Tu masih pendek. Ini kalau first class, yang tu tak saya main kat Lofa itu Al-Fatihah. Saya tunjuk satu kitab tafsir. Namanya Mafatul Qur'an. 300 lebih muka surat cerita surah Fatihah je. Surah Fatihah je 300 lebih. 7 ayat je. Nak kita kalau khazanah surah Fatihah takkan habis lah. Sebab tu surah Fatihah diletak yang pertama dan dia jadi pembuka. Semua benda dalam Quran disimpulkan dalam surah Al-Fatihah. Itu gaya. So yang ni saya bayar nak? Ini sebab diringkaskan lagi Al-Fatihah itu ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim itu pun dalam Al-Baqarah. Ya. Mak kita Tak usah ada je kita. Tanyalah Sasa. apa dia? tak juga, tak boleh. Dia kata dalam surah Al-Fatihah keseluruhannya disimpulkan dalam basmalah. Macam mana surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah keseluruhan 7 ayat itu disimpulkan dengan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu saya tak berani sebut, mungkin saya boleh cari. Tapi sebab ini sebab dia memang ada 3 pecahan yang berbeza. Kalau kalau surah Al-Fatihah adalah kesimpulan kepada seluruh 113 surah yang lain, itu memang ada ulama sebut. Sebab dalam Al-Fatihah ada akidah kan? Ada akidah, ada ibadah dan ada doa. Doa harapan ataupun kita kata setengahnya sebut manhaj ataupun metod hidup. Macam mana kita nak hidup? Kita nak hidup cara an'amta alaihim. Kita tak mau hidup cara Yahudi dan Nasrani misalnya. Okey, so itu adalah kalau nak kata Fatihah dengan Bismillah nanti saya cari. Ada ke tak? Tak berani nak sebut. Dia kata Sarah dia baca satu buku asal ni. Sekejap. Ni kita dah habis kan? Habis Kita saya dah nak recap. Okey. Dengan doa tu. 6 ayat. Sebab dah habis dah. Apa tu? Tak apa. Bateri dah Okay. tak Tak ada. ada apa dah sebab yang tu saya nak simpulkan balik je. Okay, jadi terima kasih semua yang sudi tengok live. Assalamualaikum. Maintain 4,000 plus almost 5,000 daripada Semoga awal menjadi jadi wanita soleha. wanita soleha dan Ke nak ambil power bank tak apa. ya ke? Ambil power bank dah. Okay. Okey. Tak apa. Okay, tak apa. Okay, thank you Zaza. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, kita jumpa next week. Esok kalau sarap next week kita buat surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Okay, saya akan save. Assalamualaikum.